Itu sepakat ulama mengatakan kalau Nabi SAW kata aku diperintahkan, maksudnya Allah, tak ada dah hal lain. Tak boleh kira sebab macam-macam. Orang ilmu bomo, ilmu macam-macam, ilmu salah, dia kata saya diperintahkan. Siapa dia perintah dia tu? Boleh jadi iblis perintah dia. Boleh jadi. Boleh jadi syekh dia. Syekh dia. Syekh dia tu tak tahu apa. Jadi kalau Nabi dia kata aku diperintahkan, tak ada lain dah, mesti Allah. Kalau sahabat dia kata kami diperintahkan, aku diperintahkan, kalau tu pun ulama-ulama mengatakan maksudnya Nabi yang memerintahkan, bukan orang lain. Sebab sahabat-sahabat tak akan guna kami diperintahkan, maksudnya orang lain yang perintah. Siapa dia nak perintah dia? Lepas Nabi, dia pokok dia lah hak paling tingginya. Mana ada orang lain nak boleh perintah dia? Dia munasabah kalau nak perintah orang. Jadi kalau dia kata kami diperintahkan, itu tak ada lain melainkan Nabi SAW. Jadi kalau dalam hadis sebut gitu, sahabat kata kami diperintahkan, itu orang panggil hadis itu hadis mauquf fi hukmil marfu'. Itu dalam istilah hadis. Walaupun zahirnya nampak macam sahabat berhenti kat sahabat, tak jelas siapa yang kata. Nabi sebut, tak ada sebut Nabi, tetapi pada hakikatnya Nabi SAW lah. Tapi kalau tabi'in kata saya diperintahkan atau kami diperintahkan, adakah yang memerintah itu sahabat? Tak pasti lagi. Bila sampai kepada tabi'in, tak pasti lagi. Boleh jadi yang memerintahkan itu sama-sama dia, sama-sama peringkat tabi'in, bukannya sahabat. Boleh jadi juga sahabat. Tetapi kalau sahabat kata kami diperintahkan, tak ada lain, mesti Nabi yang memerintahkan. Baiklah, apabila ni cerita di latar belakang hadis ini, dia ada kita kata pertengkaran lah, perdebatan, perselisihan pendapat di antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar di sebalik cerita ni. Bila Sayyidina Abu Bakar nak perang dengan puak-puak yang tak si bagi zakat tu, Sayyidina Umar kata, bagaimana engkau akan memerangi manusia? Dalam riwayat yang lain disebut, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqih wa hisabuhu ala Allah. Ini riwayat Sayyidina Umar. Beza sikit lafaz dia. Dia kata, bagaimana engkau nak perangi puak-puak tu, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah. Bila mereka telah mengucap la ilaha illallah, berarti mereka telah melindungi darahnya, dan nyawanya, harta bendanya dan nyawanya daripadaku, kecuali dengan haknya, yakni dengan hak Islam, dan keadaan mereka yang sebenarnya terserah kepada Allah. Ini Sayyidina Umar kata gitu. Bila orang mengucap la ilaha illallah, dalam riwayat ini tak ada sebut mereka bersembahyang, mereka memberi zakat, tak ada dalam riwayat Umar. Sayyidina Umar kata apa? Dia kata, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah fa inna az-zakah haqqul mal. Demi Allah, aku akan perangi orang yang membeza-bezakan di antara sembahyang dan zakat, kerana zakat itu adalah hak harta. Itu kata Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar ni, dalam riwayat dia tak ada sebut ni hak sembahyang zakat tu. Jadi dia dalam riwayat dia ni, bila orang mengucap saja, tak boleh dah kita nak perangi. Sebab akibat perang itu boleh jadi tumpah darah lah. Itulah, bunuh-membunuh lah. Artinya darah mereka sudah tidak terpelihara lagi. Sedangkan dalam hadis ni, Sayyidina Umar kata ni, bila mereka mengucap, tak boleh dah. Lagu mana? Riwayat hak saat ni, hak kita baca tak ni, hak Imam Bukhari bawa ni, ialah riwayat Ibnu Umar. Ada kepada Sayyidina Umar. Apa Ibnu Umar tak ayak kepada ayah dia? Ada sebut ni, zakat gapo ni, semayang gapo ada sebut. Mana hak ayah, hak Nabi SAW sebut tu, hak ayah cerita tu,
itu satu. Dia ada cerita pula ketika lain, iaitu kena semaya, kena zakat. Apa-apa Ibnu Umar tak cerita kepada ayah dia. Jadi ulama-ulama kata boleh jadi ketika duduk bahas ni Ibnu Umar tak ada. Ibnu Umar tak ada. Ataupun boleh jadi dia ada tapi dia tak ingat. Tapi tak pernah sabar tu. Kalau kata tak ingat, dia tak pernah sabar. Tetapi hak benar sabarnya Sayyidina Umar dia pegang dengan hak tu ada ke mana-mana pun, hak dia sendiri dengar Nabi SAW sebut, ngucap saja. Tak boleh dah. Kita nak ganggu. Begitu. Jadi sebelum pergi ke situ, kita kena faham dulu beberapa perkara latar belakang dia lah. Iaitu selepas Nabi SAW wafat, apa yang berlaku? Masyarakat ni terbahagi kepada berapa? Dah hak Sayyidina Abu Bakar nak perangi ni, hak mana? Kumpulan mana? Kumpulan mana? Itu yang perlu kita tahu. Dalam Bukhari, dalam kitab zakat, akan datang kita akan jumpa insyaAllah, disebutkan bila Nabi SAW wafat, kemurtadan ini berleluasa. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar nak perang lah dengan pokok murtadnya. Sayyidina Umar larang. Sayyidina Umar bantah lah. Dia kata pokok ni dia mengucap lagi. Dengan sebab dia mengucap ni, sebab tadi lah dia kemukakan hadis tadi lah, dia terpelihara darah. Jadi hak murtad ni, kita kata murtad ni atas dasar gapo? Atas dasar gapo? Kalau dia tak semaya, tidak jadi murtad lagi kira-kiranya. Sebab dalam hadis tadi sebut dia mengucap saja. Sayyidina Abu Bakar pun kemukakan pendapat dia. Dia kata, demi Allah, aku akan perangi orang yang membeza-bezakan di antara sembahyang dan zakat, kerana zakat itu adalah hak harta. Duduk bahas mari, akhir sekali Sayyidina Umar puas hati dengan hak Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita nak tahu ceritanya berapa kumpulan. Kalau kita kata hak murtad tu berapa kumpulan? Dan hak Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kemudiannya setuju ni, nak perang ni hak mana? Kalau mengikut Imam Khattabi, Ibnu Hazm dan Qadhi Iyad, dia kata selepas Nabi SAW wafat, orang ni terbahagi kepada 5. Terbahagi kepada 5. Yang pertama, hak ni lah hak majoriti ni, hak ramai, tetap di atas agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, dia ni serupa dengan hak lain-lain juga, serupa dengan orang Islam lain juga, cuma dia tak boleh bagi zakat. Itu je. Itu yang beza dia. Yang kedua, dia ingkar zakat ini. Yang ketiga, iaitu orang yang murtad, golongan yang murtad daripada Islam. Yang ketiga ni ia terbahagi kepada 2. Ia terbahagi kepada 2. Yang pertama, dia ikut Nabi lain. Mana ikut agama lain lah, ikut Nabi lain, seperti Musailimah, Aswad Al-Ansi, Sajah dan Tulaihah dan lain-lain. Dia ikut hak tu, pokok tu, ikut Nabi palsu. Itu yang pertama. Ini golongan yang ketiga, pecah kepada 2. Yang pertamanya ikut Nabi palsu. Yang kedua, balik semula kepada agama nenek moyang dia. Itu yang keempat lah kita kata. Yang ketiga pecah 2, yang kedua. Mana kalau kita nak kira semua sekali, yang keempat. Yang kelimanya, iaitu satu kumpulan yang tidak kau tu tidak kau ni. Dia nak tengok dulu. Kalau hak ni benar, kita akan masuk ni. Kalau hak ni benar, kita akan masuk ni. Nanti tengok dia pakai, kita nanti tengok. Jadi inilah 5 kumpulan. Tapi setengah-setengah ulama dia kata 4 kumpulan saja sebenarnya. Yang ni dia kira hak murtad tadi tu, 2 tu dia kira sah. Dia kira sah. Jadi 4 lah. Semua ulama sepakat mengatakan hak Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar duduk bertelingkah ni,
bukan dengan golongan yang ketiga tadi.